Baik, kemudian wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam takuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi. Baik, tadi catat, sekarang saksi pula. Jadi maknanya dalam bab berhutang kena ada yang mencatat, ada yang saksi. Dia kata, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tak ada dua orang lelaki, dia minta dua lelaki. Kalau tak ada dua lelaki, maka hendaklah satu lelaki dan dua wanita. Dengan erti kata lain, dia kata dalam ni, maka jika salah seorang daripadanya lupa, maka seorang lagi akan mengingatkannya. Baik, jadi ayat ini memberitahu kaedah tentang saksi dalam bab hutang. Untuk panggil saksi, ini kena ada saksi hutang. Saksinya adalah dua lelaki, dan kalau tak dapat dua lelaki, satu lelaki dua perempuan, atau sebenarnya kalau tak dapat juga lelaki memang tak ada kan, maka empat perempuan. Dengan makna kata kat sini dia menyamakan satu lelaki dengan dua wanita. Dan tujuannya kat sini adalah kalau seorang je saksi, kita takut dia lupa. Jadi kalau ada seorang lagi, dia akan mengingatkan. Baik, hadis ni menghuraikan salah satu daripada hadis lah, ayat ni, ayat Quran ni menghuraikan salah satu daripada hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang wanita kurang akal. Kan ada hadis yang panjang tu kan, yang Nabi SAW sebutkan dari awal tentang bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kaum wanita itu yang paling banyak berada dalam neraka. Maka ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa wanita duduk dalam neraka? Kenapa wanita banyak dalam neraka? Wanita ni bertanya bukan dalam keadaan mempertikai. Kita kena ingat, kita kalau dalam soal hadis Nabi SAW maupun Al-Quran, bila mengatakan sesuatu, jangan sesekali kita pertikai dari awal, kita bangkang, kita rasa tak setuju. Ni kan banyak kan perempuan yang rasa tak puas hati ni. Ni apa kata perempuan banyak dalam neraka ni? Jangan tak puas hati dulu. Ini makluman daripada pencipta kita. Dan jadi kaedahnya ialah tanya dulu. Sama juga kaedahnya dalam keadaan kita menghadapi masyarakat, menghadapi siapa pun, kalau dia bercakap sesuatu, jangan kita analisis dulu, tanya dulu maksudnya apa. Jadi bila kata Nabi sebut macam tu, maka ditanya oleh wanita ni, apa maksudnya, kenapa wanita boleh banyak dalam neraka? Maka Nabi bagi tahu dua sebab yang menyebabkan wanita banyak dalam neraka. Ini maksudnya bukan maknanya wanita banyak jumlahnya dalam neraka, tapi Nabi lebih fokus kepada nak bagi tahu punca yang menyebabkan wanita banyak dalam neraka. Satu ialah wanita tu banyak melaknat, mulut dia, masalah mulut. Kita tengok perempuan ni memang paling besar masalah mulut. Yang duk masalah dengan menantu pasal mulut lah. Cuba kalau mak mertua bisu dengan menantu, dua-dua bisu, kurang sikit masalah pasal mulut tu kan, yang banyak masalah. Dengan jiran tetangga banyak masalah mulut kan. Sebab kita kadang-kadang wanita tu akal dia duduk kat mulut, otak dia duduk kat mulut. Jadi dia tak, apa yang dia fikir semua dia cakap. Dan padahal ada setengah benda yang dia fikirkan tak boleh dicakapkan kan. Dia kena fikir sampai selesai, hasil baru dia cakap kan. Tapi dia cakap semua, jadilah timbul masalah-masalah yang tak sepatutnya. Dan itu masalah mulut. Dan kemudian yang kedua, Nabi kata sebab dia ialah wanita banyak mengingkari pemberian suami, maksudnya tak bersyukur. Dan ini memang sifat wanita, dia selalu merasa tak cukup, selalu rasa nak lagi kan? Sehingga kan apa yang dibagi tu dia rasa tak cukup. Dan kemudian Nabi SAW sambung lagi hadis tu dengan mengatakan bahawa aku tidak melihat golongan yang lebih kita kata kedudukannya yang lebih kurang ni maksudnya paling kurang lah kan yang ada pada wanita melainkan wanita gitu kan, pada akal dan juga agama. Jadi maknanya wanita itu kurang pada akal dan agamanya. Ini sekali lagi wanita jangan melatah, sebab ini memang hadis ini pun digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam dan mengatakan bahawa Islam merendahkan kaum wanita. Kita kena faham dulu apa yang Nabi SAW maksudkan. Baik, bila pencipta kita bagi tahu kita kurang akal dan kurang agama, bukan maksudnya kurang berbanding lelaki, tak. Bila kata kurang banding lelaki, tak juga kan? Kurang akal dan kurang agama tu di mana? Baik, kurang agama itu pada beberapa ketika di mana Nabi SAW jelaskan, di mana wanita tidak solat pada hari-hari tertentu
dan kemudian tidak berpuasa pada hari-hari tertentu. Tapi adakah bila wanita tak puasa pada masa haid, tak solat pada masa haid, itu bermakna dia jadi berdosa? Tak, dia bukan tengah buat dosa, tak. Dia tengah membuat ketaatan kepada Allah, sebab Allah yang tak benarkan dia solat dan puasa pada ketika dia haid. Tetapi itu menjadi menyebabkan untuk jangka masa panjang ada kesan kepada agama. Jadi dengan itu adalah satu makluman supaya akhirnya wanita tu lebih banyak berusaha untuk menambahkan amal ibadahnya, ya? Lebih banyak fokus kepada menambahkan amal ibadah. Jadi dia bukan merendahkan, tidak, tapi dia nak bagi kita sedar supaya kita tu jangan leka dan lalai. Apalagi setengah orang perempuan bila dah cuti tu, dia kata Allah bagi cuti, merdeka, tidur manja, bangun pukul 11 pagi sebab dah tak payah sembahyang subuh. Itu yang jadi masalah tu. Jadi maknanya sebenarnya tak ada masalah, dan dia tidak menyebabkan kurang pun pada agama wanita, yang menyebabkan efeknya ialah sampai tak boleh masuk syurga. Tak, kelayakan lelaki dan wanita untuk masuk syurga itu sama. Cuma bila kurang pada ibadah, itu kurangnya ketaatan, itu perlu ditampung dengan yang lain. Dan Nabi dah bagi tahu di awal hadis itu bahawa kaedahnya adalah perbanyakkan sedekah dan banyakkan istighfar. Jadi bagi wanita, kalau dia banyak sedekah dan banyak istighfar, settle. Yang masalah agama tadi hilang. Baik, masalah akal, itulah diuraikan oleh ayat ni. Yang dikatakan wanita kurang akal. Baik, ayat ni menguraikan, maksudnya itu adalah dari sudut ingatan. Sebab itu kenapa satu lelaki bersamaan dengan dua wanita dalam bab saksi. Secara semula jadi, ini pencipta kita bagi tahu. Dan kalau kita bangkang, kita yang rugi. Saya ingat saya dah biasa bincang benda ni. Tapi tak apa, kita ulang lagi. Kalau kita buat analogi, satu perumpamaan. Seorang pembuat nasi lemak, dia buat nasi lemak, sambal dia pedas. Sambal dia pedas sangat, pedas gila-gila kan kita kata. Jadi apa bahasa sekarang, pedas gila gitu. Jadi bila dia buat nasi lemak tu, dia panggil jiran sebelah dia, jom makan, saya buat nasi lemak. Waktu jiran tu nak cedok sambal yang kita buat tu, kita warning dia, kita bagi tahu, ni sambal ni pedas tau. Sebab biasanya saya buat sambal pakai cili kering yang beli dekat kedai Kak Minah, tapi kedai Kak Minah tutup. Semalam saya beli kat kedai Pak Lang. Kedai Pak Lang punya cili pedas. Jadi ambil sikit-sikit dulu. Ini kan makluman daripada orang yang buat sambal tu. Kemudian yang duk cedok sambal tu, dia melawan. Dia kata, apa sibuk-sibuk kan? Ni kan saya yang nak makan, saya suka pedas. Awak tahu apa, saya nak cedok banyak juga sebab saya suka pedas. Sekali dia cedok satu senduk nasi tu, sambal sama banyak dengan nasi. Lepas tu dia makan, menangis berguling-guling, merasap kepala dia, sakit perut, habislah cerit-berit. Maknanya apa? Konsepnya ialah orang yang buat sambal dah bagi tahu, tapi kita lawan dulu sebelum kita dengar penjelasan dengan baik dan kita tak terima. Akibatnya kita juga yang susah. Yang buat sambal tu dapat apa? Tak ada apa pun. Macam itulah perumpamaannya. Bila Allah bagi tahu kat kita, Nabi bagi tahu kat kita, itu adalah makluman daripada pencipta kita sendiri. Jadi pencipta kita yang menciptakan lelaki dan menciptakan wanita itu bagi tahu, aku ciptakan kalian dengan kaedah, dengan sifat yang berbeza, dan salah satu yang berbeza adalah akal. Jadi ingatan secara semula jadi. Ini kita bincang semula jadi, bukan yang dah dewasa ni. Dah dewasa ni hasil pendidikan. Hasil pendidikan akan mengubah. Sebab ini banyak isteri-isteri yang bangkang. Dia kata, saya dengan suami saya lagi ingat, suami saya lupa belaka, dia kata. Ada lagi yang bangkang kata, sekarang ni orang perempuan banyak dah belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, lagi pandai pada lelaki. Itu kan hasil gitu. Hasil pendidikan, hasil proses gitu. Setelah melalui satu proses pendidikan, satu proses keadaan suasana persekitaran yang akhirnya mengubah kita. Kita tahu ada banyak faktor yang membuatkan ingatan jadi lemah. Dan ketahuilah, yang membuatkan ingatan jadi lemah dan sangat mudah untuk melemahkan ingatan itu adalah wanita. Maksudnya wanita itu mudah untuk melemahkan ingatan lelaki berbanding dengan lelaki nak lemahkan ingatan wanita. Jadi maknanya, kalau tak faham tak apa, balik boleh fikir balik. Sebab kan kita pernah bincang bab nak menguatkan ingatan ni ada banyak kaedah dan kaedah yang paling penting adalah sebagaimana yang Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya dalam syair beliau yang sangat terkenal kan, syakautu ila waqi'i an su'i hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna al-ilma nuran
wa nurullah la yuhda li'asi. Dia kata, aku mengadu kepada guruku Waqi' mengenai dengan lemahnya ingatanku, maka beliau mengajarkan kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat, dan beliau berkata kepadaku bahawa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang melakukan maksiat. Jadi maknanya yang membuatkan lemah ingatan itu adalah maksiat. Salah satu daripada yang membuatkan lemah ingatan itu maksiat. Jadi tadi kita katakan secara semula jadi lelaki Allah ciptakan lebih kuat ingatan daripada wanita. Kalau tak percaya, kita tengok dalam sejarah ketika mana lelaki menggunakan akalnya secara maksimum, ingatannya secara maksimum, dengan wanita menggunakan ingatannya secara maksimum, hasilnya lelaki akan dapat lebih. Sebab secara semula jadi dia dah dibagi itu. Dan apa yang terjadi adalah kita melihat ulama-ulama majoritinya adalah lelaki. Ada wanita yang ada ulama di kalangan wanita, tapi tak ramai jumlahnya berbanding dengan lelaki. Itu ulama ni adalah golongan yang menggunakan akal mereka secara maksimum, yang menjaga kualiti akal dia dengan sangat sempurna, sehingga dia mengelakkan maksiat, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga seluruh anggota dia daripada maksiat, menjaga makanan dia, pemakanan dia. Kan makanan juga mempengaruhi kekuatan akal kita. Bila maksimum, maka kita akan dapat hasil, laki akan dapat lebih. Dan majoriti ulama itu laki. Hadis, kitab-kitab hadis kutubus sittah, 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, semua laki. Yang kuat hafalan dia, itu dalam sejarah kita itu majoriti laki, kalau dia menggunakan akal maksimum. Jadi hari ni kalau kita tengok macam sama je laki dengan perempuan, itu maksudnya laki belum guna maksimum. Dia ibaratnya enjin kereta. Wanita ni dia punya enjin akal dia macam enjin Myvi. Laki punya enjin akal dia tu macam kereta Porsche. Tapi kita kalau tengok dekat jalan raya kita, kadang-kadang Myvi dengan Porsche jalan sama laju, bersebelahan kan, sama laju je. Adakah maknanya enjin Porsche itu sama dengan enjin Myvi? Tak sama. Dia tetap lebih, tapi dia jalan sama sebab apa? Sebab Porsche tak tekan minyak habis. Myvi kadang-kadang dah pecut habis dah. Sama tu Myvi dah tekan minyak habis dah. Tapi Porsche masih relax lagi. Dia tak pakai habis, tak push habis. Jadilah nampak sama. Itu yang kita nampak sekarang. Kenapa sama laki dengan perempuan akal dia? Kadang-kadang perempuan lebih ingat daripada laki. Sebab tadi tekan minyak tak habis. Yang tekan minyak tak habis. Orang lelaki tekan minyak tak habis, maksudnya dia tak rajin lah kan. Dia tak rajin berusaha sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama. Dari segi ability, kemampuan untuk mendapatkan ilmu, juga lelaki sebenarnya ada kemampuan yang lebih luas banding dengan wanita. Salah satunya adalah lelaki kalau betul-betul nak menuntut ilmu, dia boleh merantau ke mana sahaja, dalam usia berapa pun tak ada masalah untuk dia. Tapi kalau wanita nak merantau sampai ke jauh-jauh tu kan, nak tiba-tiba nak pergi belajar kat Mekah sampai 3 bulan, pergi seorang-seorang boleh kan, bahaya kan, nak kena ada mahram, nak kena ada banyaklah kita punya had-had dia. Jadi dari segi kemampuan untuk mendapatkan ilmu, itu laki lebih. Sebab itulah Allah ciptakan dia sebagai pemimpin. Minimum dia adalah pemimpin dalam keluarga dia. Jadi maknanya itu pada kejadian asal. Ini makluman daripada pencipta kita.